imam-imam bila sembahyang berdoa, dia kiri menghadap Kaabah, kanan menghadap jemaah. Nampak? Itu peraturan dia mengikut hadis Nabi SAW. Rasulullah lepas Allahumma antas salam wa minkas salam, Rasulullah akan kali. Itu hadis sahih tu ya. Tiap-tiap kali Rasulullah bila baca Allahumma antas salam wa minkas salam, habis salam tu Rasulullah akan kali ke kanan, dan ada ketika kali ke kiri, dan ataupun menghadap jemaah tarawih. Ya, dia tak menghadap Kaabah, tak menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ni sembahyang saja. Dah bagi salam tu kita bukan imam lagi dah, kita ada sama jemaah sama, ra'i jemaah lah ya. Duk tunjuk kumpul kat jemaah tu apa cerita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihi al-alwan. Ar-Rahmanir Rahim 'ibadihi fil quburi bi rawhi wa rayhan. مالك يوم الدين يحكم على العبد بالعدل والإحسان. إياك نعبد ونقصك بالعبادة في كل وقت وآون. وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان. والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم حبيبنا نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudhar, InsyaAllah kita lanjut lagi pada pengajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin pada muka surat 95, yakni perkara 2, larangan dalam haji dan umrah. Sepintas lalulah kita dah melalui dalam bab fiqh ni, tapi di sini disebut sebagai adab. Pertama, menggunakan gamis, ya, tak boleh lah dalam larangan dalam haji ihram. Pertama, menggunakan gamis, celana, sepatu dan serban. Hendaklah orang yang berihram memakai izar, yakni kain penutup bahagian bawah tubuh. Disebut izar di sini mengikut daripada kalimah yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin bahasa Imam Ghazali, ya, makna kata kain sarung, kain. Ya, seperti kata Allah SWT dalam hadis qudsi, ya, wa 'azamati izari, keagungan aku adalah kain sarung aku. Ya, al-kibriya'u ridai, kibriya, riya itu adalah selendang aku. Ya, wal 'azamati izari, dan keagungan itu adalah kain sarung aku. Daripada izar tu maknanya kain tutup bawah, kita kata kain lah. Jadi izar ni kain penutup bahagian bawah tubuh. Selempang maknanya kita pakai kain atas, kita selempang, dan sandal. Apabila dia tidak mendapatkan sandal, dia boleh mengenakan sepatu. Ini kalau emergency, tak ada selipar, cari selipar tak ada, boleh pakai sepatu. Tapi sementara lah, sehingga dia bertemu dengan sandal, dia kena tanggalkan sepatu tu, tak boleh pakai lah. Ya, itu memang dalam mazhab keempat mazhab macam itu. Ya, mengenakan. Apabila dia tidak mendapatkan izar, tak ada kain lepas yang nak pakai, tak ada. Ya, masuk bilik air, sangkut kain ihram, orang pakai sambang kain ihram dia. Ya, takkan nak keluar lagu tu lah, maka dia pun, orang pun tahu seluar masuk, pakai seluar. Itu cerita dia. Maknanya mengenakan pakai celana, dia kata dia boleh mengenakan celana. Ini emergency, bukan harus. Kita kena faham tu, ya, bukan harus, ya.
Dia juga diperbolehkan untuk mengenakan ikat pinggang dan berteduh di bawah barang bawaannya. Junjung kotak, apa-apa barang kita bawa kita junjung atas kepala, itu boleh ya. Tetapi dia tidak boleh menutupi kepalanya kerana ihramnya ada di kepalanya. Antara perkara yang masuk dalam ihram adalah kepala, ya. Perempuan boleh mengenakan semua benda yang dijahit setelah dia tidak menutupi wajahnya. Muka tak boleh tutup oleh orang perempuan, ya. Wajahnya sesuatu yang bersentuhan dengannya kerana ihramnya terletak pada wajahnya. Orang perempuan pula wajah muka tu adalah bahagian yang disebut sebagai ihram, maka tak boleh tutup, kena buka. Kedua, memakai minyak wangi. Hendaklah dia menjauhi semua yang dianggap oleh orang-orang yang berakal sebagai minyak wangi, ya. Apabila dia memakai minyak wangi atau mengenakan pakaian, dia wajib untuk membayar dam berupa seekor kambing, ya. Dan di sana di seekor kambing ni maknanya kita secara khiyarah, pilih, ya. Dam tu dam takhir wa takdir, nama dam tu takhir wa takdir, dam yang boleh pilih tapi mengikut takdir syarak lah. Maknanya bermula dengan seekor kambing, bermula dengan membebaskan seorang abdi ataupun seekor kambing, ataupun dengan memberi makan 6 orang, setiap orang dengan 2 mud, 2 cupak. Dan ketiga, iaitu, maaf saya sebut hamba tadi kan, tak betul ya. Yang mula sekali iaitu sebelah kambing. Kalau tak ada kambing, barulah dia tak ada kambing ataupun dia tak mau kambing, dia boleh sendiri boleh pilih masuk yang kedua, iaitu dengan memberi makan 6 orang pakai miskin, setiap seorang dengan 2 mud, 2 cupak. Dan yang ketiga, puasa 3 hari, sama ada di tanah suci atau balik di tempat dia lah. Itulah dia punya jam pilihan, ya. Yang ni dalam pengalaman saya ni, kalau dam ni, kalau orang lelaki dan orang perempuan, dia nanti ambil kambing tu boleh. Dia kata yang mana terbaik, saya kata kambing lah terbaik. Syarat buh kambing nombor 1, kan? Tak mau kambing, ambil nombor 2, 6 orang miskin, bagi setiap seorang dengan 2 cupak, harga 2 cupak lah. Dan yang ketiga, puasa 3 hari. Kalau orang perempuan confirm, ya, dia ambil kambing. Orang lelaki dia nak puasa, dia kata puasa boleh Ustaz? Boleh, puasa 3 hari, ima turut-turut atau tidak turut-turut lah, boleh lah, seminggu sekali ke 2 kali ke 3 kali dulu tu, setiap kali makan yang boleh di tempat dia sendiri atau di Mekah lah, atau pulang, ya. Itu dia panggil dam takhir wa takdir, dam yang boleh dipilih mengikut takdir syarak, itu dia, ya. Dan ketiga, mencukur rambut dan memotong kuku. Pembayaran dam atas hal itu ada seekor kambing juga, sama juga macam dam tadi, dia masuk dalam dam takhir wa takdir. Dia diperbolehkan untuk memakai celak masuk ke tempat pemandian, dalam hamam ni tempat mandi, hanya mandi, ya, bukan tempat berak, tempat mandi, ya. Hamam, ya. Melakukan fasd, yang ini berbekam. Fasd ni maknanya kita cucuk nadi. Di sini ada di bawah di bawah. Fasd adalah mengeluarkan jumlah darah dari urat nadi dengan tujuan untuk pengobatan. Sama juga macam bekam jugalah, ya. Melakukan fasd, berbekam dan menyisir rambut. Keempat, berjimak bersetubuh. Berjimak sebelum tahallul pertama dapat merosakkan haji lah. Sebelum tahallul awal, bila berlaku perhubungan, ya, maka batal dia punya haji. Dam atas hal itu berupa seekor unta, seekor sapi atau 7 ekor kambing, yang mana dapat dululah. Kalau tak ada unta, boleh dengan seekor lembu, tak boleh kalau tak dapat lembu dengan 7 ekor kambing. Apabila dia berjimak setelah tahallul pertama, damnya adalah seekor unta tapi hajinya tidak rosak, ya. Apabila dia berjimak setelah tahallul pertama, damnya seekor unta. Ini mengikut dalam mazhab Hanafi, ya. Jadi Imam Ghazali ini, sebab asalnya dia bermazhab Hanafi, ya, asalnya dia bermazhab Hanafi, kemudian baru dia
berpindah kepada mazhab Syafi'i, maka itu dia terbawa-bawa lah faham Hanafi itu dalam ni. Jadi kita baca kitab ni kita kena faham lah mazhab dia. Jadi maknanya kalau sudah rosak, kalau sudah tahlul yang pertama sebelum tahlul yang kedua, maka bila berlaku perhubungan itu hanya damnya seekor kambing. Damnya dam tertib wa takdir, nama dam tu. Dam tu nama tertib wa takdir, itu saja. Seekor kambing, ataupun dia berpuasa sebanyak 10 hari. 3 hari puasa di Mekah, 7 hari lagi balik puasa di Malaysia lah. Tu bila sampai di Malaysia, hari pertama berangkat tu tak kira lah, kemudian dia kena tolak 4 hari lagi. Betapa tolak 4 hari, yakni hari Nahar dengan 3 hari Tashrik. Jadi 4 hari campur dengan hari perjalanan 5 hari. Hari yang ke-6 baru dia puasa. Bila balik mari ke tanah ayak dia, hari ke-6 baru dia ambil puasa yang 7 tu lah. Dan sebelum lepas tu tak apalah, lepas 5 hari tu dia boleh puasa lah. Itu dia syarat bagi begitu punya kelonggaran. Ini bagi dam yang di mana berlaku perhubungan suami isteri sesudah tahlul pertama, sebelum tahlul kedua, hanya dengan dam tertib atau takdir. Bukan unta, bukan unta. Unta ni dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dia nak bagi unta boleh, tak salah. Dia nak bagi unta, saya nak bagi unta juga boleh, dapat pahala lebih, pahala baik lagi lah. Belanja lebih, pahala dia lebih lah. Itu saja. Tapi bukan diwajibkan unta. Kita faham je. Kelima, pemanasan jima'. Pemanasan jima' ni seronok-seronok lah. Iaitu berciuman, bersentuhan dengan perempuan yang berhal itu boleh membatalkan wudu lah. Perhubungan seronok-seronok, dia kata mubasyarah, istilah dia mubasyarah dalam istilah. Bekas mufti Singapura, Ustaz Osman Jantan, dia ada karang satu buku kitab haji namanya Pedoman Haji. Bagus kitab tu, Pedoman Haji, ada sekarang di pasaran, cukup bagus. Bekas mufti Singapura, Osman Jantan. Dalam buku tu dia bubuh apa? Dia kata romen. Tak boleh romen-romen, dia kata. Sebab orang faham. Kata lagu tu semua orang faham. Orang tua muda semua faham. Mengaji tak mengaji pun faham, dia tahulah. Lebuh dalam buku dia lagu tu. Tulis tu. Maknanya orang faham. Pemanasan jima' apa dia? Mubasyarah apa dia? Orang duk pening ni kan. Bagi orang faham tu. Bagusnya tu. Yang ni apabila seronok-seronok suami isteri, keletek pergi baca ayat sembahyang. Ayat tu tak boleh. Pegang-pegang tangan, ramai-ramai tangan, sudah jadi seronok kan. Yang tu tak boleh. Yang tu yang dilarang. Semua perbuatan itu adalah haram kalau dengan sengaja. Dan seseorang yang melakukan hal itu harus membayar dam berupa seekor kambing. Sekarang ni pula mengikut tabung haji, kita pakai wudu tak batal, sentuh tak batal. Ini punya fatwa daripada tabung haji mengikut muzakarah haji kebangsaan yang ke-21 yang berjalan di Melaka dulu. Saya hadirlah sama-sama tu. Kita pakai atas kaul marjuh, dia kata. Kaul marjuh atau mazhab Imam Syafi'i ini, sentuh menyentuh tak batal melainkan dengan syahwat. Kalau sentuh tu adalah syahwat, baru batal. Tak ada syahwat, tak apalah. Jadi maknanya kita sama isteri boleh pegang tangan lah. Nak lintas jalan ke, nak pergi mana ke, boleh lah pegang-pegang tangan, tak ada masalah. Tapi jagalah. Nak pegang-pegang tangan tu jangan seronok pula lah. Itu saja. Bila mai seronok tu, maknanya kata kena bayar dam. Kita langgap pantang larang dalam haji. Kalau boleh dalam ihram, janganlah. Dalam ihram susah nak pegang-pegang apalah. Maka itu diizinkan suami isteri sekarang ni, daripada dulu, bukan kata baru lah, mulai pada tahun 2001, maka dibenarkan suami isteri duduk satu bilik. Dua-dua ihram boleh duduk satu bilik. Sebelum tak boleh. Sebab hukum suami isteri tak ada masalah. Isteri aurat dia tidak masalah, cuma aurat mughaladah. Aurat mughaladah ni yang besar lah, antara dua abai madam, kubul dan dubur, yang kubur saja.
suami tak boleh kacau dalam ihram, yang lain tak apa. Nampak tak ya? Jadi makanya diberi izin suami isteri boleh duduk sebilik, tambah-tambah package ni dia mau bayar tinggi, dia orang nak duduk sebilik suami isteri. Tapi duduk sebilik tu jagalah, antaranya jangan diusik yang apa lah, yang ni lah yang kata jumpa syarah tadi ni ya, duduk asyik, tidur asyik-asyik, nak kaki sebelah-sebelah asyik-asyik. Jadi selagi mana mereka tidak melakukan perhubungan jima, tidak seronok-seronok, duduk bila sebilik tak ada masalah ya, itu hukum dia lah ya. Tengok aurat tak apa, aurat isteri kita boleh tengok lah, tak ada masalah ya. Dan ihram tidak ada halangan kecuali menyentuh, mengusik aurat mughaladhah, aurat yang besar ya, kubul dengan dubur, itu kita panggil aurat mughaladhah. Bukan najis mughaladhah ya, aurat mughaladhah ya. Itu istilah dia. Baik, sambung. Dan begitu juga dikata semua perbuatan yang haram dan seorang yang melakukan hal itu harus membayar dam berupa seekor kambing. Begitu pula onani ya, onani, menikah dan menikahkan orang lain juga haram, tapi tidak ada dam atas hal itu kerana pernikahan tersebut tidak sah. Yang ni lain sikit. Kalau menikah ni ataupun jadi apa-apalah nikah ataupun jadi wali nikah ke, juru nikah ke, maka dia punya nikah tu tak sah ya, nikah tu tidak sah tapi tidak ada dam. Yang ni lah dosa ya. Tu kata dosa kering. Dosa kering dapat dosa. Dia tak boleh tubuh dengan apa? Dengan dam tak boleh ya. Kerana dia tidak sah, itu saja. Keenam, membunuh binatang buruan darat, yakni binatang yang bisa dimakan, boleh dimakan atau keturunan daripada binatang yang halal yang haram. Dan apabila dia membunuh seekor binatang buruan, dia wajib juga membayar dam berupa binatang ternak yang serupa dengan binatang itu. Hendaklah pula dia memerhatikan persamaan bentuk yang ada pada binatang tersebutlah ya. Jadi makanya kalau kita kata burung kasuari itu sama dengan kambing atau burung kasuari itu sama dengan unta ya. Banyak dia unta, satu ekor unta kalau dia burung kasuari maka dia kena bayar unta. Itu berat tu nah. Itu satu di antara binatang ni, binatang buruan ni, dia kata 3 sifat ya. Kalau ada binatang tu kita tak boleh buru lah. Pertama binatang tu darat, kedua binatang tu buah, ketiga binatang tu halal dimakan. Tu aja cara dia. Kita tengok sendiri lah binatang ada 3 sifat. Kalau ada 3 sifat tu kita tak boleh buru lah. Pertama dia mesti ada binatang darat, laut tak masuk. Kedua dia binatang yang buas, jinak tak masuk. Ketiga dia binatang yang halal dimakan. Kucing aja lah. Kucing itu binatang darat ya. Dia masuk dalam kumpulan apa? Kumpulan binatang buas. Nampak tak? Tu ya. Ada 2 syarat. Nombor 3 tak ada, haram dimakan. Maka kucing boleh buru lah, tapi orang tak buru lah kucing. Bila kucing 100 ekor tak ada masalah ya. Burung-burung yang halal dimakan, burung semua masuk kumpulan tu. Semua burung-burung yang boleh dimakan masuk dalam kita, tak boleh belah, tak boleh ternak ya. Itulah. Rimau masuk dalam kumpulan mana? Darat, buah, tapi tak boleh makan. Rimau boleh buru ya. Tapi orang tak buru lah rimau lah. Buru ni selalunya orang buru binatang yang nak makan ya. Orang tak buru binatang yang tak makan lah ya. Binatang makan tu kita cuma nak bunuh dia, mungkin beri bahaya lah ya. Orang nak tembak harimau tu pasti bahaya ya. Mungkin dia mengancam keselamatan kampung, keselamatan warga setua dan bagai-bagai lagi, maka kita boleh bunuh dia. Tak masuk ni kumpulan tu. Ini tak masuk lah. Arnab masuk, argus, arnab masuk ya. Angsa masuk, angsa masuk binatang darat dan buas. Dia bukan binatang jinak ya. Dan halal dimakan, masa tak boleh belah angsa. Tu jaga tu nah. Angsa. Piru tak apa. Ayam piru kan, ayam Belanda orang panggil. Tak apa. Tu ada beza sikit lah binatang ni kan. Kalau di Mekah ni belalang. Belalang tak boleh lah ya. Lalat nyamuk tak apa, spray je lah, tak ada masalah. Kalau tak mengaji begitu, bila nyamuk, bila mai kena lalat, jangan tu spray, tak boleh, ni banyak dah. Jenuh lah, rosak lah kita. Tu di antara perkara yang kita masuk dalam bab haji. Kita boleh faham lah tentang yang kita hukum binatang yang boleh dan tak boleh berdasar kepada 3 prinsip ni. Pertama darat, kedua buas, dan dia adalah halal dimakan, tak boleh buru. Habis.
Amalan lahir pada awal hingga akhir perjalanan ibadat haji, amalan ini terbagi kepada 10 kelompok. Pertama, sunnah pertama keluar daripada sampai ihram. Sunnah-sunnahnya ada 8, dia kata. Yang pertama, bertaubat, mengembalikan hak-hak orang lain, membayar zakat, memberi nafkah bagi orang yang harus dia beri makan, mengembalikan barang-barang titipan dan membawa harta benda yang halal. Itu yang pertama, bertaubat itu paling penting sekali, ya. Kalau ada barang-barang orang, kita pulang balik, kita masuk hutang piutang apa kita selesaikan. Kecuali hutang-hutang berkala. Hutang berkala ni tak apalah, hutang kereta 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, macam mana kita nak fikirah yang tu tak apalah. Hutang berkala, rumah hutang berkala, ya. 20 tahun, 25 tahun, ya, 15 tahun, ini tak masuk lah. Hutang friendly loan, dia kata, hutang persahabatan, hutang kedai, ya, hutang hutang roti apa-apa, hutang ikan, itu semua kena bayar sebelum dia selesai nak pergi Mekah, masuk dalam kumpulan taubat. Jadi masuk dalam bab taubat, ya. Kedua, mencari teman perjalanan yang soleh dan sisi agamanya dapat memanfaatkan. Boleh haji ni kita pergi berdua. Kalau boleh lah haji ni pergi berdua, cari kawan seorang. Nampak? Dia nak ada kawan seorang. Kurang-kurangnya 1 orang kawan kita. Nampak, ya? Tapi ini tidak dikuatkan dalam modul tabung haji, tidak dikuatkan perkara ni lah, ya. Nak kuat begitu payah lah, pasal yang nak keluar kota untuk tabung haji. Nampak tak? Nah, kecuali dalam peringkat umur yang lanjut lah. Orang yang umur lanjut 70 ke atas ini wajar dia kena ada pengapit seorang. Jadi pengapit itu mungkin boleh dipertimbangkan lah. Ini keadaan sekarang yang dilaksanakan dalam lembaga tabung haji lah. Baik. Kemudian yang ketiga, melaksanakan solat 2 rakaat dengan baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Setelah solat hendaklah dia mengangkat kedua tangan dan baca doa berikut: Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal walad wal ashab, ihfadna wa yahum min kulli afatin wa'aha. Allahumma, ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan, pengganti untuk melindungi isteri, anak, teman-teman. Jagalah kami dan mereka daripada segala bencana dan penyakit. Kita panggil sembahyang sunat safar, ya. Sunat safar. Kita tak niat safar pun tak apa, ya. Kita boleh sembahyang usalli raka'atain pun cukup dah, ya. Usalli lillah ta'ala pun boleh. Tak payah sebut safar lah, ya. Kita sembahyang 2 rakaat tu baru kita keluar. Jadi pada dasarnya mengikut hadis, sembahyang ni dipanggil sembahyang meninggalkan rumah, keluar rumah. Itu yang betul, ya. Khurujul manzil, usalli sunatan khurujul manzil, sembahyang sunat keluar daripada rumah. Kemudian dia ada sembahyang masuk rumah. Itu lawan dia, bila kita balik pada musafir, kita masuk rumah, kita sembahyang pula, ya. Dukhulul manzil, aku sembahyang 2 rakaat masuk rumah. Satu keluar, satu masuk. Ini dalam hadis baginda besar Nabi mengajak begitu. Safar ni dia khusus, ya. Safar ni kalau kita nak ada satu perjalanan safar, wa ima sama ada kita nak pergi buat haji atau mana-mana safar yang diharuskan oleh syarak, sunatlah kita sembahyang sunat safar. Itu pun boleh dipanggil, ya. Jadi ganti dia, kita panggil sunat safar lah. Jadi yang betul itu adalah sunat keluar rumah, meninggalkan rumah, ya. Itu dia lah, itu artinya. Tambah-tambah haji ni dia dah keluar terus, ya. Baik. Ini daripada hadis. Apabila telah sampai di pintu rumah, hendaklah dia membaca doa berikut: Bismillahi wa billahi wallahu akbar, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika an adil aw udl aw azil aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhal aw yujhal alai. Ya, dengan nama Allah dan pertolongan Allah dan Allah Maha Besar, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah, ya Tuhanku. Aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau disesat, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalim, berbuat bodoh atau dibodohi, atau diperkenalkan orang. Itu artinya yang orang perkenal kita, ya. Aku perkenal orang atau orang perkenal aku. Itu kena jaga tu, nah. Baik. Kemudian yang kelima, ketika mengendarai kendaraan, hendaklah dia membaca doa berikut: Bismillahi wa billahi wallahi akbar, tawakkaltu 'ala Allah, hasbiyallah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah dan Allah Maha Besar, aku bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah bagiku, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,
dan sungguh kami akan kembali kepada Tuhan kami. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi dan Darimi. Sunan Ad-Darimi, ya, baik. Sunan Al-Baihaqi, ya, Musnad Hakim. Disunahkan juga agar dia tidak beristirahat kecuali matahari terik, dan hendaklah dia melanjut perjalanan pada malam hari, ya. Itu dia, ya. Alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil lail ma la tutwa bin nahar, atau kama qala. Berjalanlah kalian pada malam hari kerana bumi dilipat pada malam hari apa yang tidak dilipat pada siang hari. Bumi dilipat pada siang hari, maknanya perjalanan tu akan jadi cepat. Lipat ni maknanya cepat, bukan dia lipat tu, ya. Tu, tapi dalam setengah keadaan ada juga amalan-amalan zikir yang bila kita amalkan kita boleh mengembara dalam keadaan mana datang berjalan dengan cepat, seolah-olah bumi tu dilipat bagi kita. Perjalanan tu kata dalam 4 jam dia boleh sampai 1 jam, ya. Ada zikir-zikir amalan dia tu, kena amal begitulah. InsyaAllah orang yang ini karamah sampai satu ketika bila Allah boleh bagi karamah kat kita, jadilah, ya, karamah ni boleh begitu, ya, insya-Allah. Jadi karamah ni kenalah kepada orang yang darjat wali. Jadi kita kena jadi wali, ya. Bukan wali nikah, wali betul, ya. Ya. Tak gitu kan? Ya. Itu kita ambil kira. Baik. Hendaklah dia berjalan sendirian kerana dikhawatirkan akan terjadi pembunuhan. Ya. Hendaklah dia tidak berjalan sendirian. Tidak kena ada kawan. Itu kita berjalan kena bawa kawan, ya. Kena satu orang ikut kita lah. Kalau seorang-seorang ni maklumlah, dulu ni di Mekah ni memang begitulah, ya. Kalau seorang-seorang berjalan ni bahaya. Kalau tambah pula orang Malaysia, tak boleh lah nak. Yang ke-8, setiap kali menaiki daratan tinggi hendaklah dia bertakbir sebanyak 3 kali membaca doa berikut ini. Allahumma lakas syaraf ala kulli syaraf wa lakal hamdu ala kulli hal. Ya Allah, bagimu kemuliaan atas segala kemuliaan dan bagimu puji atas segala kondisi keadaan, ya. Mana-mana kita duduk beranggas naik bukit, duduk panjat bukit apa tu kan, masa duduk beranggas tempat tinggi lah, bila kita nak naik tempat tinggi tu, mendaki tempat tinggi tu, maka sunatlah kita baca yang ni bukan hanya di Mekah aja, di sini pun sama. Lah. Di sini pun kita pakai. Lah. Tapi ini khusus kepada orang haji sebab di sana banyak gunung ganang. Mekah ni bukit bukau gunung ganang, ya. Jadi kita diberi penekanan khusus lah. Tapi doa ni sebenarnya kita boleh amalkan dalam sepanjang masa apabila kita bertemu mana-mana bukit ke, kita nak mendaki apa-apa tempat yang tinggi, hatta naik kereta sekalipun kita naik bukit, ya. Nak naik bukit tu, ya. Maka sunatlah kita baca doa ni, ya. Allahumma lakal syaraf ala kulli syaraf wa lakal hamdu ala kulli hal. Senang, ya, doa ni boleh hafal, ya. Baik. Setiap kali menuruni lembah hendaklah dia bertasbih, dan setiap kali takut kepada kesepian hendaklah membaca doa berikut. Ya. Ini kalau kita turun lembah, turun pula baca. Begitu juga pada keadaan mana kalau kita rasa sunyi, ya, sepi, ya, kita rasa bimbang, takut, bacalah. Hatta di sini sekalipun, ya. Kita nak pergi mana-mana tempat tu kita ada bimbang, tak pernah lalu tempat ni, ya. Bacalah. Ya. Subhanal malikil qudus rabbil malaikati war ruh حللت السماوات والأرض بالملكوت والعزة والجبروت. Ya, Subhana Malikil Qudus, yakni Maha Suci Sang Raja yang Maha Kudus, Tuhan para malaikat dan ruh, yang Tuhan bagi Jibril. Engkau telah meliputi langit dan bumi dengan kekuasaan, keagungan dan kebesaran. Juga begitu untuk kita. Baik. Kemudian kita masuk pada adab ihram daripada miqat sampai masuk Mekah. Adab ihram. Orang sudah ihram ni ada adab dia, ada 5. Yang pertama sekali mandi. Niat mandi adalah untuk ihram. Mandi menjadi sempurna dengan memotong kuku, mencukur kumis dan hal-hal lain dia anggap perlulah. Pendekkan rambut, kalau kita rambut memang duk guguk dia eloklah. Kita pendekkan atau kita cukur kata orang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia tidak mengenakan pakaian yang dijahit sebagaimana telah dijelaskan di awal. Janganlah dia memakai minyak wangi atau meninggalkan sisa warna atau bau minyak wangi pada pakaiannya. Ya, atau adab. Sampai
sampai Pitiko ya. InsyaAllah kita sila sebutkan, sila jemput muazzin untuk mengumandangkan azan. Sila muazzin. Kita raikan azan ya, insyaAllah. والشرف والدرجة الرفيعة إلى حالة الشفاعة يوم القيامة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه.
Hendaklah dia tidak mengenakan pakaian dijahit sebagaimana telah dijelaskan di awal. Janganlah dia memakai minyak wangi atau meninggalkan sisa warna atau bau minyak wangi pada pakaiannya, kecuali sebelum ihram. Sunat pakai minyak wangi lah sebelum ihram. Menurut hadis Nabi, Rasulullah disapu minyak wangi oleh isteri baginda Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, ya, calik minyak wangi kat Nabi sebelum ihram. Jadi sunnah itu diterima pakai dalam mazhab Syafi'i sebelum kita berihram, sebelum niat haji ataupun umrah, maka sunat kita kenakan minyak wangi, ya. Baik. Kemudian dikata sini, hendaklah dia berniat ihram ketika hendak berjalan atau kenderaan yang ditumpanginya hendak berangkat. Sekadar niat adalah cukup bagi terlaksana ihram, tetapi disunahkan agar niat secara dengan lafaz talbiyah, dengan mengucapkan talbiyah berikutnya lah. Lepas niat itu turun talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba menemui panggilanmu ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu, hamba memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, hamba memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, anugerah dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Apabila hendak menambah bacaan talbiyah, hendaklah dia mengucapkan, tambah lagi, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika war rughba ilaik, labbaika bihajjatin haqqan wa ta'abudan wa riqqan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamba memenuhi panggilanmu, tolonglah hamba dan menjalankan ketakwaan kepadamu. Segala kebaikan ada di kedua tanganmu dan harapan hanya kepadamu. Hamba memenuhi panggilanmu dengan sebuah haji sebagai satu kewajiban, peribadatan dan penghambaan. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Ini semua doa-doa ni, ya. Apabila ihram telah terlaksana, dianjurkan agar yang membaca doa. Bila pada kita ihram, lepas niat dan kita dah talbiyah, masih lagi sunat kita baca, Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa inni ala adai fardhihi wa taqabbalhu minni. Ya Allah, semuanya hamba ingin berhaji, kerana itu mudahkanlah diri hamba untuk berhaji. Tolonglah hamba dalam melaksanakan fardu haji dan terimalah haji hamba. Inilah kira doa cukup banyak daripada haji ini, ya. Dan dianjurkan dia membaca talbiyah berulang selama ihram. Sepanjang ihram itu talbiyah lah. Kemudian yang ketiga, adab memasuki Mekah sampai tawaf. Mandi sunatkan dalam haji ada 9. Tidak. Dalam haji ada 9 mandi, ya, iaitu mandi untuk ihram, mandi untuk memasuki Mekah, mandi untuk tawaf qudum, mandi untuk wukuf di Arafah, mandi untuk berhenti di Muzdalifah. Lalu 3 mandi untuk melempar 3 jamrah. Tidak disunatkan mandi untuk melempar jamrah Aqabah. Aqabah yang pertama pada 10 Dzulhijjah tu, yang tu tak sunat lah, ya. Hanya 3 jamrah pada 11, 12, 13, ya. Sunat kita mandi dulu baru kita pergi lontar jamrah, ya. Sebelum nak keluar meninggalkan kemah, sunat mandi dulu, ya. Itu. Lalu mandi untuk tawaf wada'. Nak tawaf wada' pun kita sunat mandi lagi. Dalam qaul jadid Imam Syafi'i, ia memandang bahawa tidak disunahkan mandi untuk tawaf qudum dan tawaf wada', sehingga mandi yang disunahkan dalam haji hanya ada 7. Mengikut qaul jadid al-Imam Syafi'i, ada 7 saja. Yang ini mandi untuk tawaf qudum, mandi untuk tawaf wada' tak masuk. 7. Itu untuk qaul jadid, ya. Tapi kalau atas qaul qadim, ya, qaul qadim yang kita baca ni, Al-Imam Ghazali ikut diambil daripada, nukil daripada qaul qadim al-Imam Syafi'i. Qaul qadim ni ketika al-Imam Syafi'i di Iraq, ya, ketika dia menuntut belajar di Iraq, dia mengeluarkan fatwa-fatwa di Iraq tu, itu adalah qaul qaul qadim. Bila dia balik ke Mesir, dia ubah, dia punya ada lagi pendapat-pendapat dia, ada yang dia ubah pendapat-pendapat dia, ada pun dia perbaru. Itu dia panggil qaul jadid ketika di Mesir, ya. Baik. Ketika pertama kali masuk ke tanah haram dan masih berada di luar Mekah, hendaklah dia membaca doa berikut. Ya, ni sebelum melangkah masuk tanah haram ni, kita tengok dia ada macam paparehan, dia buat paparehan besar, ya, paparehan, dia buat Quran besar. Itu sepadan tu, sepadan daripada kita nak masuk ke tanah haram Mekah. Bukan semua seluruh Mekah tanah haram, ya.
Al-Makam, dia kata Al-Makki, Al-Harami, sebahagian daripada Mekah, ya, bukan seluruh Mekah, ya. Jadi makanya bila kita nak masuk sempadan tu, dia ada buat pemarihan besar di jalan tu. Yang tu lah sempadan dia. Dia kata tadi kita pun nak baca lah doa ni. Bah kita nak masuk tu kita baca lah. Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa bashari 'anil nari wa ammani min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, tempat ini tanah harammu dan tanah yang engkau lindungi, kerana itu haramkan daging, darah dan kulitku daripada neraka. Itu dia, ya. Lindungi hamba daripada azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-Mu dan jadikan hamba bahagian kekasih-kasih-Mu dan orang yang taat kepada. Begitulah mulianya tanah haram ni, ya. Sehingga kita pun diharam daripada neraka, ya. Kita minta begitu bila Allah haramkan tanah haram dan diharamkan kita daripada azab neraka. Hendaklah dia mau pergi Mekah daripada sisi Abtah, iaitu Bukit Kadak, kerana Rasulullah berbelok daripada jalan besar ke Abtah, dan hendaklah dia keluar daripada Bukit Kudak. Hadis tentang masuknya Nabi, dia Bukit Kudak diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Di bawah kita tengok nota tu. Yang tu kita jalan ada paparihan tu. Itulah bahagian dia. Dia panggil Kadak, di situ. Maknanya kawasan ni memang kerajaan Saudi dia buat situ sempadan tu betul-betul nak masuk haram tu berdasar pada hadis. Ya, bukan dia buh suka-suka. Kalau dia buh suka-sukanya akan komplain lah, akan datang lah, ya, daripada negara-negara Islam yang lain, minta supaya dibuat sempadan ikut sunnah Nabi. Itu dia buat siap, ya. Saudi buat tu memang berdasar kepada sunnah Nabi SAW, ya. Memang ada sunnah baginda besar Nabi SAW. Baik. Kemudian apabila dimasuki Makkah dan sampai di atas bangunan, ya, pandangannya akan jatuh kepada Rasulullah, ya. Ya. Apabila dia telah memasuki Makkah dan sampai di atas bendungan, pandangannya akan jatuh kepada Baitullah, kerana itu hendaklah dia membaca doa berikut: La ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa darukas darus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma inna hadha baituka adzamtahu wa karamtahu wa syarraftahu, Allahumma faziduhu ta'zima wa zidhu tashrifa wa takrima. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, Engkaulah kedamaian, darimu kedamaian berasal, dan negerimu adalah negeri kedamaian. Maha suci Engkau, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah rumahmu yang Engkau agungkan, Engkau muliakan dan Engkau hormati. Ya Allah, tambahkanlah kepadanya pengagungan dan tambahkan kepadanya pemuliaan dan penghormatan. Ini, ya, itu dia di antaranya disebut. Jadi kita bawa begitulah, tak boleh baca Arab, baca Melayu pun boleh. Kita baca makna dan buku-buku doa itu adalah, ya. Ketika masuki Masjidil Haram, masuk mula Masjidil Haram, dia masuk daripada pintu Bani Syaibah. Yang ni tak dapat lah. Ini ikut kita punya Allah duduk mana sekarang lah, keliling Mekah tu banyak arah-arah yang kita duduk lah, ya. Sekarang saya tak tahu lah, sebab dah lama, banyak tahun dah tak di Mekah, dia tak tahu lagi macam mana modul tabung haji tu. Tapi asalnya, dasarnya kita bergerak daripada daerah yang kita tinggal lah. Jadi kita akan jumpa pintu daripada daerah yang kita tinggal. Jadi kita tak boleh nak pilih lah pintu Bani Syaibah, ya. Syaibah ni nama Abdul Muttalib, nama dia betul-betul Syaibah. Nama dia tu Syaibah ni. Abdul Muttalib ni hanya dibagi bapa dia Hashim. Hashim tu bagi nama Abdul Muttalib, kerana nak sorok daripada isteri, kerana dia menikah di Madinah dah bang. Dia menikah di Madinah, bawa balik Abdul Muttalib. Al-Muttalib hamba Muttalib, ya, hamba Muttalib. Jadi Hashim itu adalah nama dia Muttalib. Hashim itu satu gelaran kepada orang yang buat roti. Dipanggil Hashim, itu nama dia betul-betul Muttalib, tapi orang panggil Hashim kat dia. Pasal apa Hashim? Pasal dia buat roti. Musim-musim haji dia akan buat roti bagi jemaah haji makan. Jadi orang buat roti panggil Hashim. Jadi tu roti, faham lah. Jadi maka gelaran dia Hashim, dia tu nama dia betul-betul Muttalib. Jadi bila dia menikah di Madinah, dapat anak, anak tu dia bagi nama Syaibah. Nampak?
Tapi bila balik ke Mekah, dia habaq ke isteri dia, hamba, Muttalib hamba aku. Nampak? Dia tu hamba aku, bukan anak aku. Jadi tak tahulah. Jadi isteri tua tak tahulah, kata yang tu anak dia lah, anak tiri lah. Ini dalam sirah Nabi ada sebut betul lah. Jadi Hashim tu adalah nama gelaran dia, ya. Orang yang buat roti. Sebab musim haji dia sebagai dermawan, dia akan buat roti bagi orang haji makan, ya. Itu satu kelebihan Hashim. Baik, maka itu dia katakan tadi, ini pintu Bani Syaibah ni adalah pintu di mana khusus Rasulullah pernah masuk pertama kali untuk meletak batu Hajar Aswad. Peristiwa meletak batu Aswad, mereka nak perang, gaduh 12 suku Arab nak gaduh, ya. Akhirnya Rasulullah bagi satu, dia orang ambil satu kesimpulan, kita jangan bergaduh pasal batu, kita nak gaduh ni pasal batu nak gaduh 12 suku, Kenapa tidak? Besok kita tunggu sesiapa yang mula-mula masuk daripada pintu Bani Syaibah ni, kita minta dialah untuk meletakkan batu ni. Nampak? Dia tunggu di luar, kita masuk, dia tunggu di luar. Kebetulan dia nampak Nabi Muhammad masuk. Ja'ana Al-Amin. Nampak? Terdatang kepada kita Al-Amin. Masa tu Nabi belum jadi Rasul lagi lah. Umur Nabi masa tu 35 tahun. Tarik masuk, bawa Nabi masuk. Bila Nabi Rasulullah, ya Muhammad, kami dah ternampak engkau lah orang pertama. Masuk pula batu Bani Syaibah, dia masuk pada pintu Bani Syaibah tu. Rasulullah dia angkat batu Aswad tu, disuruh buhun, perentang kain, semua pakai pegang seorang sikit. Nabi pun ambil batu tubuh dan kain tu, dia angkat ramai. Nampak? Jadi tak bergaduh, dia 12 suku angkat batu tu. Cuma tangan Nabi itu yang mulia, dan Nabi mula kucuk. Itu pertama kali Nabi kucuk, yang kata ada kucuk ni, ya. Itu di antaranya yang kita tadi ni. Baik. Jadi makanya dia kata tadi sunat kita masuk melalui pintu Bani Syaibah sambil baca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, wa minallahi wa ilallahi wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan pertolongan Allah, daripada Allah, kepada Allah, jalan Allah, dan berdasarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Baihaqi, ya. Dalam Baihaqi Kubra kitab dia, ya. Setelah mendekati Baitullah, hendaknya mengucapkan alhamdulilladzi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa ala Ibrahim khalilik wa ala jami'i anbiya'ika wa rasulik. Ya, segala puji bagi Allah dan kedamaian semoga selalu tertimpa kepada hamba-hamba yang telah dipilihnya. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad hamba dan nabimu, kepada Ibrahim khalilmu, serta kepada seluruh nabi dan rasulmu. Kemudian dia mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan ketika melihat Baitullah. Dianjurkan untuk 3 imam selain Imam Malik, menganggapnya makruh, ya. 3 imam lagi sunat angkat tangan bila kita melihat Baitullah, ya. Ingat Baitullah tu kita angkat tangan, ya. Angkat tangan je bukan berdoa, angkat tangan lagu melambai lah, angkat tangan, ya. Itu angkat tangan, ya, angkat tangan, ya, bukan berdoa, ya. Sambil baca Allahumma inni as'aluka fi maqami hadha fi awwali manasiki an taqbala tawbati wa tajawaza an khati'ati wa tada'a anni wizri. Alhamdulilladzi balaghani baitahu al-haram alladhi ja'alahu mathabatan lin-nasi wa amna wa ja'alahu mubarakan wa hudan lil-alamin. Allahumma inni abduka wal baladuka wal baladuk wal haramuka al haramuk wal baitu baituk. Ji'tu atlubu rahmatak as'aluka mas'alatal mudtar al-khaifi li'uqubatik ar-raji li rahmatik at-talib li mardatik. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon hamba-Mu di tempatku ini di awal manasikku agar Engkau menerima taubatku, mengampuni kesalahanku dan menanggal dosaku. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan hamba ke rumahnya yang suci, yang jadikannya sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, serta dijadikannya sebagai tempat yang diberkati, sebagai petunjuk bagi semesta alam. Ya Allah, sungguhnya hamba adalah hamba-Mu, negeri ini negeri-Mu, tanah haram ini tanah haram-Mu, dan rumah ini rumah-Mu. Hamba datang untuk mengemis rahmat-Mu. Hamba memohon kepada-Mu dengan permohonan orang yang terpaksa, yang takut kepada hukuman-Mu, yang mengharap rahmat-Mu dan yang mencari redha-Mu. Panjang kira doa tu lah, insya-Allah.
Hendaklah dia mendatangi Hajar Aswad, menyentuhnya dengan tangan kanannya, menciumnya dan membaca doa berikut. Doa lagi banyak ya. Itu dia. Allahumma amatani addaituha wa mithaqi ta'ahatuhu ashhad li bil muwafa. Ya Allah, amanahku telah aku tunaikan dan janjiku telah aku penuhi, bersaksikan untukku bahawa aku telah menunaikan amanah dan janjiku. Janji apa? Janji syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak saksi ya, asyhadu an la ilaha illallah ketika kita di alam arwah. Itu yang kita tunai janji itu. Itu yang kita kata batu ni pati apa batu. Semasa kita berada di alam arwah dulu, kita pun sedang mengitari arasy Allah ya. Kita dah tahu arasy Allah ni entah berapa tempoh yang lama yang Allah saja yang mengetahui lah. Ya, ruh-ruh kita ni, ruh manusia dan jin, semuanya sudah mengitari arasy Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tempoh yang lama. Apabila sampai takdir Allah untuk menghantar manusia turun ke bumi, iaitu Adam AS sebagai orang yang pertama, ya, maka Allah mengambil perjanjian. Wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ayat yang dalam suratul Ahzab, ada sebuah ayat ni. Jadi Allah pun mula bertanya dekat kita untuk mengambil suatu pengakuan, confession kepada kita ya. Allah bertanya kepada semua arwah, alastu bi rabbikum, apakah aku ni Tuhan kamu? Sebelum nak hantar bagi ke bumi. Qalu bala, bahkan syahidna, kami bersaksikan. Maknanya semua roh manusia dan jin ni semuanya asalnya sudah Islam. Jadi katanya ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan kita itu telah dijadikan dalam satu agreement, satu perjanjian dalam bentuk batu. Itu batu Hajar Aswad. Nampak ya? Di batu Hajar Aswad itu adalah Al-Hajar Aswad yaminullah fil ard, Nabi kata. Hajar Aswad itulah tangan kanan Allah di muka bumi. Nampak? Jadi maknanya perjanjian kita bila sampai ke Mekah, lepas tu diwajibkan haji sekali, semua hidup sekali ya. Supaya kita pergi tengok batu perjanjian yang kita janji dengan Allah dulu. 2 kalimah syahadah terjadi yang jadi kita ni seorang Islam ya, sudah Islam. Sebab itu bila orang Islam ni, orang yang bukan Islam masuk kepada Islam, kita tak kata masuk Islam, kembali kepada Islam. Itu bahasa betul, reverse to Muslim. Kita tak kata kat dia sebagai masuk Islam ya. Kita guna istilah masuk tak betul ya. Kembali kepada Islam. Sebab semuanya asalnya sudah Islam pada awal. Pada zaman ketika kita di alam arwah sudah mengambil perjanjian kepada Allah, perjanjian itu dia dalam bentuk batu. Ya, itu sebut ya. Jadi alhamdulillah kita dapat tengok batu itu dan kita sentuh dan kita kucuk ya, sebagai suatu perjanjian yang telah kita saksi kepada Allah. Sebab itu doa bunyi begini, Allahumma amatani addaituha wa mithaqi ta'ahatuhu ashhad li bil mawafa. Ya Allah, amanahku telah aku tunaikan dan janjiku telah aku penuhi, bersaksilah untukku bahawa aku telah menunaikan amanah dan janjiku. Apabila dia tidak bisa mencium Hajar Aswad, ia cukup berdiri sambil menghadap ke arah Hajar Aswad seraya membaca doa di atas. Ia hanya diperbolehkan untuk melakukan tawaf kudum, kecuali apabila dia mendapati orang-orang sedang bersama salat fardu, hendaklah dia melaksanakan salat bersama mereka lalu bertawaf. Ini tak apalah, di bab ni kita faham mengikut jenis haji yang kita ambil lah. Dia kata tawaf kudum ya. Di mana istilah ni tujuan kepada golongan yang mengambil haji ifrad ya. Haji ifrad yang ini penduduk Mekah. Kita bukan. Yang keempat, tawaf. Apabila dia hendak bertawaf, dia harus mengerjakan 6 perkara berikut ini. Pertama, hendaklah dia memelihara syarat-syarat solat, kerana tawaf adalah solat. Hanya saja orang bertawaf diperlukan untuk berbicara, bercakap ya. Lain kita kena jaga hukum-hukum itu solat. Macam hukum sembahyang, sambil kita berjalan pun macam orang sembahyang ya. Tangan tu kena qiyam sebenarnya. Masa tawaf tu tangan kita kena qiyam, kena sedekap. Bukan qiyam, sedekap. Itu bahasa yang betul lah, sedekap ya. Macam kita sedekap dalam sembahyang sekarang. Bila kita berjalan, itu sunat pula berjalan dengan langkah pendek. Tak boleh langkah besar-besar. Tawaf itu sebenarnya ibadat. Ibadat tawaf itu satu ibadat yang walaupun dalam bentuk berjalan, tapi dia lebih bersifat kepada kita
ta'abudi maknanya kita dengan melangkah pun kena pendek-pendek, ya. Macam kita nak menghadap raja kan, kita langkah pun pendek-pendek sampai jumpa raja, nak balik pun kita duduk pelan-pelan kan, kaki macam tu lah kita dengan Allah. Jadi maknanya, tapi ini tidak berlaku lah. Kita tengok jemaah haji tak tawaf betul, belum boleh pakai rewang tangan lah, rewang tangan, ya. Tapi mengikut hukum, mengikut hadis, dan kita fiqah semua dah, kita fiqah semua dah, ya. Tapi kita tak ambil kira siapa dia orang bertabung haji, tak ketengahkan perkara ni, ya. Saya ada background dalam musakarah haji, saya keluarkan perkara itu, ya. Dia kata perkara itu sikit dia sunat, ya. Dia tak perlu di highlight kepada jemaah. Saya kata mana boleh perkara ni, sebab sembahyang dia macam sembahyang kan. Jadi bila kita letak tangan begitu, jadi selamat, orang tawaf pun tak mengganggu. Yang duk rewang dengan tangan ni lah, duk tolak orang, duk kuih orang, ya. Betul tak? Bila rewang tangan berjalan ke biasa, ya. Jenis tak erti bahasanya orang Malaysia, insya-Allah, ya. Orang Malaysia insya-Allah, sebab kita ada kursus, kita ada adab dan kita ada peraturan, ya. Di masa-masa luar ni, orang tengah Asia Barat ni kan, pakai rewang tangan, dia pakai tolak kuih kita, dia nak robotik kita, dia nak potong kita kan. Ini sudah mengganggu, haram hukum dia tu. Bila kita kuih tolak orang tu macam kita pergi kuih orang sembahyang, nampak ya? Haram tu hukum dia, bukanlah tu hukum. Semua saya bangkit dalam muzakarah haji dan disokong oleh, lebih kurang saya ingat pun berpuluh ustaz juga sokong saya lah ketika kita bercakap tu kan, bab tu. Jadi kita kena ketengahkan ni, bagi tahu masalah jemaah bila tawaf tangan macam sembahyang, mesti dalam keadaan kita qiyam, sedekap tangan tu sambil berjalan, ya. Bila berdoa, sampai di tempat berdoa di antara rukun Yamani di Hajar Aswad, kemudian di antara pintu Kaabah sampai kepada Muntazam, sampai kepada Iraqi, dan sampai depan masuk kepada Syami, itu tempat-tempat sunat berdoa. Kita boleh tadah tangan doa, tadah tangan doa, tadah tangan doa. Kemudian kita jatuh balik tangan, sedekap balik. Itu saja yang dibenarkan. Cuba tengok dalam Sabilul Muhtadin, kitab kita ada Sabilul Muhtadin fiqh. Tu ukti kita ada baca kan, mantan Datuk Hassan Ahmad dia baca kan, kitab tu boleh rujuk tu. Tengok dalam bab haji ada yang sebut tu, ya, yang kata tangan tu kena qiyam. Tapi dalam buku-buku tamu haji tak sebut, tak sebut benda tu. Baik. Sambung lagi lah, insya-Allah kita lihat yang keempat sikit, tawaf ni hendaklah dia harus syarat-syarat kerana keadaan. Hendaklah dia melakukan ittiba'. Ittiba' ni maknanya kita pakai kain lah, memasukkan selepan ke bawah ketiak kanan, mengembalikan ujung ke atas sisi kiri, serta perhatikan bahu kanan dan menutupi bahu kiri. Yang maka seperti ini kerana orang berihram memperlihatkan salah satu ketiak, ya. Kita buka tangan tu menghadap orang, tutup tangan tu menghadap Kaabah. Yang tutup bahu tu menghadap Kaabah kerana benda mati. Kaabah tu benda mati. Kita buka tangan sebelah kanan menghadap benda hidup. Nampak? Benda hidup manusia. Kita menghadap manusia, sebab tu sunat buka tangan tu, ya. Buka tangan belah kanan tu sebab nak meraihkan manusia. Macam tu. Ini yang menjadi kaedah imam-imam bila sembahyang berdoa, dia kiri menghadap Kaabah, kanan menghadap jemaah. Nampak? Itu peraturan dia mengikut hadis Nabi SAW. Rasulullah lepas Allahumma antas salam wa minkas salam, Rasulullah akan kali. Itu hadis sahih tu, ya. Tiap kali Rasulullah bila baca Allahumma antas salam wa minkas salam, habis salam tu Rasulullah akan kali ke kanan, dan ada ketika kali ke kiri, dan ataupun menghadap jemaah tawaf, ya. Dia tak menghadap Kaabah, tak menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat ni sembahyang saja. Dah bagi salam tu kita bukan imam lagi dah, kita ada sama jemaah, sama ra'i jemaah lah, ya. Duk tunjuk punggung kat jemaah tu apa cerita dia, ya. Itu satu perkara yang agak tidak beradab lah. Saya bagi saya lah, kita terang begitu lah. Kalau imam dia menghadap tawaf, dia tunjuk punggung bagi kita, tak kena, nampak. Sebab dia dah habis, dia dah bagi salam, dia dah bukan imam lagi dah, sudah keluar pada sembahyang. Kita dah balik kepada jemaah, jadi kita kena menghadap jemaah. Doa menghadap kiblat. Kiblat doa lagi, bukan kiblat doa Kaabah. Nampak tak? Mana ada dalil kata doa kiblat dia lagi, doa dia Kaabah, ya. Kiblat doa lagi. Tu, nampak tak? Tu kita angkat tangan ke tu. Nampak tak? Dia faham, ya? Ini saya mengaji bab ni bukan kita pakai ikut-ikut, mengaji terus di pesantren di Bogor ni. Saya mengaji 6 tahun 6 bulan, dalam pesantren kesufian. Kita mengaji bab doa sekali, ya. Buku tunjuk dengan hadis sekali, ya, kenyataan dia. Jadi makanya kita kena ambil kira betul lah, ya. Maka tu
Yang kata tadi kita ambil pada Kaabah lah. Bila Kaabah belah kiri, kanan kita buka bau, meraihkan jamaah. Bila sambil kita berdoa pun kita tak pada Kaabah, kita berdoa sambil berjalan. Kaabah kiri, orang belah kanan. Itu tertib. Bawa balik ke dalam masjid pun kita kena buat betul. Bila menghadap jemaah, bau kanan atau bau kiri menghadap Kaabah. Indahnya kita boleh menghadap terus muka kita menghadap jemaah. Itu lebih cantik, ya kan? Jemaah pun nak karai, dia pun tak lari. Di jemaah tengok kita tak ke doa dia pun kali-kali tengok 3-4 orang lah yang dia macam boleh tu imam tak tengok lah, ya. Sekurang-kurangnya dapat tahu kata solat dah selesai. Ini kaedah dia. Imam, adab-adab imam dia banyak, dia imam tak tahu ni, ya. Alhamdulillah masjid kita, alhamdulillah selamat lah. Banyak macam masjid yang seperti tengok tak, imam tak faham bab ni, ya. Hari ni doa kalau kabut dah, ya. Doa dah kalau kabut dalam ni dah banyak macam masjid imam-imam baru-baru ni, kan. Ya Allah, ya. Kita pun tak begitu rasa mesra, ya. Tidak ada mesra jemaah dalam doa, tidak mengikut tertib. Untuk baca dan Fatihah tak baca ni. Doa-doa lepas sembahyang banyak tu imam tak baca Fatihah lagi dah. Fatihah boleh tinggal, ya Allah, ya. Sembahyang tak ada Fatihah batal. Tambah doa tak ada Fatihah hanyut. Hadis Fatihah tu dhaif. Iyalah, kita doa amal sunat ni banyak yang dhaif, banyak hadis dhaif yang kita pakai sekarang dalam sembahyang, ya. Dia bukan haram ataupun hadis yang maudhu. Dia hadis yang hadis yang mana dhaif tadi, masa kita masih boleh pakai lagi, alhamdulillah. Tapi dia tak pakai, dia ikut. Hari ni pasal Google, TikTok banyak sangat, kan. Itu dia pakai Google, TikTok ni masalah sekarang ni, kan. Sebabkan hadis tu kata, hadis yang kata Fatihah, baca Fatihahnya ni, Fatihah lepas sembahyang, lepas tu wa ilahukum, lepas tu ayat kursi, lepas tu syahidallah. Hadis tu memang ada dalam kitab hadis, ya. Hanya seorang ulama yang dhaif, yang mempalsukan dia. Dia kata hadis itu hadis mungkar, ya. Iaitu Abdul Qayyim Al-Jauzi. Dia amal hadis ni selama 7 tahun. Selama 9 tahun maaf. Bila dia jumpa hadis tu dhaif, hadis tu palsu, dia tinggal. Tapi Fathul Bari, dalam kitab syarah hadis Bukhari Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani kata hadis itu dhaif. Habis. Jadi kita nak pakai apa sekarang? Kita pakai ulama Syafi'iyah, ulama yang masuk dalam taraf mujtahid mazhab. Ya. Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari syarah hadis Bukhari mengatakan hadis itu dhaif. Itu ulama-ulama kita pakai, imam-imam kita ada pakai. Nampak? Fatihah lah, jangan tinggal. Kemudian cantiknya Fatihah 2 kali pula Fatihah lagi, ya. Bukan sekali, 2 kali. Satu Fatihah imam tolong baca doa untuk semua. Satu Fatihah lagi untuk makmum. Kita tak baca doa dah lepas tu Rabbana terus, sebab yang tu makmum punya. Ni tuan-tuan mari ni sembahyang ni bawa doa, bawa hajat banyak ni lah. Dalam dada kita entah berapa ratus ribu hajat ada, kita nak tulis yang tak boleh, betul tak? Jadi kita nak minta ke mana? Imam tolong sebut, ambil Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Umum doa kami semua, ya Allah Kau terima daripada kami. Nampak tak? Ada dalam dada kami Kau mengetahui. Sebab sembahyang tu dia punya hakikat apa? Hakikat tu solah tu apa? Hakikat solah adalah izharul hajah li kubari solah, menghadapkan hajat sebelum kita takbir sembahyang. Kita mari sembahyang, kita ada hajat dah. Aku nak jumpa Tuhan hari ni, hajat aku sekian banyak. 5 kali sehari kita minta, kerana 5 keadaan yang tak sama, hajat kita macam-macam. Lah ni pun hajat kita berlambak, nak tunggu subuh besok lah. Dalam dada kita macam-macam hajat. Ada lagi tak? Besok nak buat apa, besok nak buat apa, besok nak buat, betul tak? Nah, hajat ni siapa beliau kabul? Allah saja. Amai menghadap sembahyang. Maka itu Rabbana taqabbal minna, ini ulama letak. Nampak tak? Jangan baca doa lain lah. Doa tu mula-mula tu imam dah baca habis, doa tu semua untuk makmum, habis. Doa yang kedua Rabbana saja, jangan dibaca doa lain lah. Sebab yang kedua tu untuk makmum. Makmum punya doa, ya. Allah amat mengetahui, ambil doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Itu doa Nabi Ibrahim tu.
Dah cukup fasih doa tu, jangan ditambah-tambah lagi lah, ya. Semua masuk dalam tu kan. Tu yang kita nak faham di sini. Apa benda kita buat dengan ilmu, ya, dengan dikuasai oleh ilmu, baru kita akan dapat manfaat, baru doa kita makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok sikit lagi kita mana ni yang kita nak berhenti, ya. Sebenarnya i'tibar, ya, setelah melakukan i'tibar hendaklah dia memosisikan Baitullah di sebelah kiri dan berdiri samping Hajar Aswad. Hendaklah sedikit mundur agar Hajar Aswad berada di hadapannya, ya. Hendaklah dia menjadikan jarak antara dia dan Baitullah sekadar 3 langkah agar dia dekat dengan Baitullah, kerana hal itu lebih utama, dan agar dia tidak bertawaf di atas syajarwan, bingkai Kaabah, yang skirting dia. Kerana ia merupakan bahagian Baitullah pada Hajar Aswad, syajarwan bersambung dan bercampur dengan tanah. Ya, hukum bertawaf di atas syajarwan tidak sah, kerana bertawaf di atas syajarwan sama dengan bertawaf di atas Baitullah. Kemudian hendaklah dia mulai tawaf di tempat itu. Dia punya bingkai Kaabah tu, yang tu jangan sekarang dia buat dengan marmar lah, pasang ada gelang-gelang untuk nak ikat tali Kaabah. Itu dia kata tadi ni, ya. Baik. Sebelum melewati Hajar Aswad, bahkan para pemulaan tawaf hendaklah membaca doa berikut ini: Bismillah wallahu akbar, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi 'ahdik wattaba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, hamba melakukan ikrar hamba beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, menepati janjimu, mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Lalu hendaklah dia bertawaf. Hendaklah dia berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan berjalan lambat pada 4 putaran terakhir, melambaikan tangan pada Hajar Aswad dan rukun Yamani. Dia anjurkan setiap putaran, ya, itu di antara yang kita sebutlah. InsyaAllah kita sambung nanti lah. Nak baca ni banyak lagi ni, cukup banyak tu, tak larat nak baca. Ya, InsyaAllah kita sambung nanti. Apabila tawaf 7 putaran telah selesai, selesai apa cerita dah, nanti kita tengok lain pula, ya. Baik. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.